Untuk meneruskan pengajian kita di dalam kitab Terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab kecil, buku kecil kita ni, Terapi Al-Quran dan Sunnah. Dan hari ini kita biasa je lah baca ni di bawah anjuran LKPI Cawangan Subang Jaya. Dan kita meneruskan pengajian dengan menyambung pengajian terakhir kita pada 13 hari bulan 1 2021. Ya. Pada hari ini insya-Allah kita sambung. Kita tengok ramai lagi yang datang tak? Semua yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di antaranya Ceras, ada Razali Jasmi, Jemaah Jumhuriah Taman Datuk Harun. Lamalah tak pergi masjid tu ha. Ya, PKP 2.0. Baik, moga-mogalah Allah permudahkan. Okey. Pada hari ini kita akan sambung di muka surat 49. Kita akan sambung di muka surat 49. Terapi tu, ya. Jadi pada pertemuan yang lepas, hari ini kita akan sembang tentang terapi penyembuhan sakit perut. Ya, terapi penyembuhan sakit perut. Okey, baik. Pada pertemuan yang lepas kita belajar tentang terapi penyembuhan demam. Ya, penyembuhan demam kita dah belajar panjang, cerita dia panjang. 2-3 kali jumpa, kita duk sembang tentang demam ni penghapus dosa, demam ni pengelak daripada api neraka. Dan kita nak kena rawat demam, ada rawatannya itu doa. Ada rawatannya minum air yang banyak, ada rawatannya mandi di sungai yang mengalir, ada rawatannya kita berendam dalam air dan sebagainya. Ada rawatan dengan menjelum kepala dan muka dan ambil wuduk dan sebagainya. Itu semua kaedah-kaedah yang kita belajar tentang demam. Hari ini kita masuk dalam bab di muka surat 49, terapi penyembuhan sakit perut. Ya, sakit perut. InsyaAllah kita akan tengok apa yang ada pada dalam kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW, Nabi mengajar kita cara merawat sakit perut menggunakan madu. Satu kaedah untuk merawat sakit perut adalah menggunakan madu. Hadis ni sangat-sangat sahih. Hadis yang dibawa oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu, hadis yang sahihkan dalam Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari, di mana ada seorang lelaki datang bertemu dengan baginda Nabi SAW dan dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku sedang menderita sakit perut." Ya, dalam hadis ni disebut sama ada adik dia ataupun abang dia. Saudaraku menderita sakit perut. Ya Rasulullah, aku nak bagi tahu bahawa saudaraku menderita sakit perut. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, minumlah madu. Ya, minum madu. Kemudian lelaki tu balik. Besok dia datang lagi. Ya Rasulullah, ya, belum sembuh. Maka Nabi kata, minumlah madu. Kemudian balik, lain sekali lagi datang kali ketiga. Maka Nabi kata, minum madu. Dan kemudian datang pula kali keempat. Maka Nabi SAW kata, tetap minum madu. Ya, sehinggalah lelaki ni kata, kami dah bagi dia minum madu dah. 2-3 kali kita dah bagi minum madu, tapi tak sembuh. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa perut saudara kamu itu sedang berdusta dan berbohong. Lalu berilah minum madu. Maka selepas dia tambah minum madu, maka sembuhlah akan penyakitnya. Sakit perut di sini disebut, ini hadis sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Sa'id. Ya, Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia kata macam mana? Ada seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW. Ya, para sahabat memang sifat dia macam tu. Bila mereka tak ada ilmu, mereka nak belajar ilmu, mereka cari ilmu. Ya, mereka cari ilmu. Jadi kita yang mudah boleh belajar online pun tak minat nak join ni, tu leceh lah kan. Jadi kita kena usaha tengok sahabat. Bila dia tak tahu apa nak buat, maka dia cari ilmu. Macam mana cari ilmu? Cari orang yang mahir tentang ilmu. Ketika itu siapa? Nabi SAW. Maka mereka datang bertemu dengan Nabi SAW. Mereka tanya, "Ya Rasulullah, saudara aku di rumah sakit perut." Dalam tafsir mengatakan sakit perut yang kuat.
Dan apa yang perlu aku buat? Maka Nabi SAW kata, beri dia minum madu. Esok datang lagi, ya Rasulullah, dah bagi, tak sembuh. Rasulullah kata, beri dia minum madu. 2 kali, balik, besok datang lagi hari ketiga, ya Rasulullah, dah bagi minum 2 kali, tak sembuh juga. Rasulullah kata, beri dia minum madu. Hari yang ketiga, maksudnya hari yang keempat, selepas 3 kali minum, dia datang, dia kata, ya Rasulullah, dah bagi 3 kali minum, tapi dia masih tidak sembuh. Maka kata Nabi SAW, kata, maha benarlah, yakni Allah, dan perut saudaramu itu berdusta. Maksudnya, apa maksud dusta? Dusta itu menafikan kesembuhan. Dusta itu bohong maksudnya. Menafikan kesembuhan. Ada kemungkinan abang saudara dia ni makan terlebih, ya, atau tak jaga kesihatan dan terpaksa menggunakan madu yang banyak untuk merawat penyakit dia itu. Maka Nabi terus kata, minum madu. Maka pada hari yang keempat, diteruskan minum madu, dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia sembuh. Ini rawatan yang kita nak tengok pada hari ini. Minum madu boleh menyembuhkan sakit perut. Dalam tafsir menyebut bahawa sakit perut yang dihadapi oleh sahabat yang bertanya, saudara kepada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW ni, adalah sakit perut yang dipanggil sebagai diarrhea ataupun cirit-birit. Okey, sehingga semua ulama mengatakan bahawa apa-apa sakit perut pun bolehlah kita berubat dengan minum madu. Di sini. Jadi yang tu dulu asas dia. Asas dia kita nak belajar tentang kalau sakit perut, ubat dia apa? Selain daripada ubat doktor, selain daripada ubat farmasi, selain daripada ubat kita kunyah dan telan daun jambu batu, selain daripada ubat-ubat alami ni, maka ubat yang diajar oleh Nabi SAW berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, maka salah satunya adalah madu. Okey, salah satunya adalah madu. Itu kena faham dulu bahawa sakit perut khusus umumnya sakit perut ni, semua sakit perut ni, maka yang terbaik adalah ajar perut kita itu menerima madu. Ini kita akan tengok perlahan-lahan. Baik. Kita tengok hikmah dan kaedah pula dalam kajian para ulama tentang rawatan sakit perut ni, apa yang Nabi ajar dan apa yang ulama tafsir daripada hadis Nabi SAW. Apa pengajaran pertama? Pengajaran pertama adalah merawat sakit perut dengan minum madu. Okey, baik. Cuma minum madu tu kena sesuai dengan tahap penyakit. Sebab tu sahabat ni, dia punya perut tu mungkin dia makan terlebih ke, dia kena food poisoning ke, jadi dia ambil 3 kali tidak mencukupi, masuk hari keempat, kelima tu baru sembuh. Jadi kita kena teruskan rawatan sehinggalah sembuh. Jadi dalam hadis ni menceritakan bahawa sakit perut, ya, khusus rawatan ni, dalam hadis ni hari ni kita cerita, ubat lain kita jangan cerita dulu. Pil Ciki Take On pun nanti dulu, kita cerita bab sakit perut berdasarkan hadis Nabi. Maka rawatan yang paling afdal mengikut didikan Nabi adalah minum madu. Ya, minum madu. Okey, baik. Yang kedua, okey, minum berulang kali sehingga, ya, minum berulang kali sehingga 3 atau maksimum 7 hari. Maksudnya mengikut apa yang kita rasa. Maksudnya kalau minum belum sembuh tak apa, besok minum lagi, besok minum lagi, besok minum lagi. Cuma ulama mengajar kita minum madu di waktu pagi ni adalah minum sebelum masuk makanan lain. Macam ada ubat-ubat yang tertentu yang kita kena makan mungkin setengah jam sebelum breakfast pagi tu kan. Mungkin setengah jam, lebih kurang macam tu ulama kata. Maka kita cuba beramal yang lebih kurang macam tu. Ada ulama menambah, dia kata
Kalau eloknya waktu fajar, waktu fajar lepas solat subuh dan sebagainya, itu waktu fajar. Boleh diambil 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Biasa lebih kurang macam itulah. Dan waktu perkiraan ganjil atau witir adalah lebih utama. Okey. Baik, yang ketiga, jika tidak sembuh, bermakna ada sesuatu di dalam perut yang menghalang ataupun melambatkan proses pengubatan yang dilakukan oleh madu. Ya, kalau minum 3 kali biasanya sembuh, tapi tak sembuh-sembuh lagi. Tambah lagi 1 kali lagi. Kenapa? Sebab ada mungkin racun yang belum selesai. Ataupun mungkin toksin yang belum selesai. Banyak sangat dalam perut kita itu. Maka itu kita kena teruskan rawatan dengan minum madu. Ya, dengan teruskan minum madu. Sebab apa? Sebab kemungkinan besar ialah terlalu banyak makanan di dalam perut menjadikan keadaan tidak seimbang dan melambatkan proses penyembuhan. Okey, baik. Itu yang ketiga, dan kita terus pergi yang keempat. Madu mempunyai pelbagai fungsi seperti membersihkan usus perut. Ini kaedah. Ya, kena tengok kaedah yang telah dikaji oleh para ulama berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah Taala dalam Quran tentang madu ni. Madu ni sifat dia adalah bersihkan dinding-dinding usus perut. Dia membersihkan pembuluh darah kita. Bagi orang yang batuk, sangat baik minum madu kerana madu ni dia cairkan kahak yang tersumbat. Madu juga dia merawat food poisoning, iaitu keracunan makanan. Madu boleh menstabilkan badan, kepanasan dan suhu badan lah. Madu juga baik untuk pundi kencing dan buah pinggang. Kajian daripada ahli-ahli yang lebih ahli dalam perubatan, mereka menulis bahawa inilah yang lebih kurang berlaku. Maksudnya madu ni dia menguruskan perut kita. Kerana apa? Kerana perutlah mulanya segala macam penyakit. Ya, apa-apa yang tersimpan di dalam perut menjadi racun sebab bila makan disimpan lama dan dia tak buang. Sebab tu madu dia punya sifat dia adalah polishing. Ya, dia buang, dia digest, dia buang semua. Dia buatkan proses penghadaman kita menjadi elok dan dia buang semua benda-benda yang tidak baik. Sebab itu kita diajar dan dididik untuk minum madu. Okey, yang tu dulu kita tengok 4 perkara. Dan sebelum tu kita pergi ada Lin Zainal. Ada sini ada dia bagi tahu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya amalkan minum habatus sauda madu setelah mengalami sakit kembung perut selama 5 bulan dengan izin Allah, alhamdulillah. Betul. Okey, baik. Madu ni dia tak memberi sebarang kesan-kesan lain melainkan kesembuhan. Tapi habatus sauda dia panas. Habatus sauda ni dia panas. Bagi orang yang ada penyakit panas, maka dia minum habatus sauda, maka badan dia akan lebih terkejut. Sebab tu habatus sauda, kalau kita baca dalam hadis, memang betul habatus sauda ni merawat segala macam penyakit kecuali asam, kecuali mati. Tapi perasan tak, hadis itu dikeluarkan oleh Nabi SAW pada ketika orang ketika itu sakit akibat daripada kesujukan. Maka dia minum habatus sauda. Habatus sauda memanaskan badan dia, menjadikan suhu badan dia seimbang. Jadi kita boleh ambil habatus sauda, tak ada masalah, tapi jaga-jaga. Tapi madu ni kita boleh jadi amal kehidupan dia. Ya, madu kalau kita baca 4 perkara tadi, yang pertama memang rawatan yang direct yang diajar oleh Nabi, sakit perut saja minum madu. Ataupun kalau orang yang memang tak tunggu sakit, memang amal setiap hari, atau hari pertama, lepas tu hari ketiga, lepas tu hari kelima dan sebagainya, maka dia beramal gitu. Ya, boleh minum 1 kali, boleh minum 2-3 kali, boleh minum 7 kali dalam semasa rawatan. Pada hari-hari biasa minum 1 kali, pagi cukup.
Okey, atau kalau rasa penyakit tu tak sembuh juga, boleh minum tambah, tak ada masalah. Kenapa? Sebab mungkin perlukan dos yang banyak untuk buang toksin atau racun yang banyak dalam tubuh badan kita. Dan sebab tu bila dikaji oleh para ulama, madu ni bukan hanya disebut dalam Quran, bukan hanya disebut dalam hadis, tapi madu ni dikaji setelah ada sebutannya dalam Quran tu, dikaji dan sebagainya oleh alim ulama bahagian perubatan. Mereka mendapati sifat madu tu, yang tu paling bagus sekali. Dia cuci usus perut. Bila makan sampai dia turun, dia sampai ke usus kecil, kemudian dia sampai di usus besar dan sebagainya, dia proses. Akhirnya, kalaulah sistem penghadaman kita tidak baik, maka makanan itu akan bertukar menjadi racun bila lama tersimpan. Simple, makanan yang kita beli, kita masak, dibiar, dia jadi asam. Apa maksudnya? Dia jadi basi. Dan bila jadi basi, bakteria buruk. Nah, ini lebih kurang yang terjadi. So, dalam perut kita pun macam tu juga. Kita tidak boleh membiarkan makanan terlalu lama duduk dalam perut. Dia kena ada sistem pembuangan. Kalau kita dengar ceramah-ceramah kajian tentang perubatan ni, ada orang yang cerdik pandai perubatan ni kata, dia sekurang-kurangnya satu hari kita kena buang air besar sebanyak 2 kali, iaitu siang sekali, malam sekali. 2 kali barulah proses penghadaman itu dianggap sempurna. Okey, jadi kalau dia susah, maka amalkan minum madu, insya-Allah. Baik. Dan bukan itu sahaja, dikaji oleh ulama berdasarkan bacaan-bacaan kita, rupa-rupanya pembuluh darah juga, madu juga menjadikan proses pengaliran darah menjadi baik. Bagi orang yang ada masalah kahak yang degil, yang pekat, yang tak boleh buang, maka cantiklah bila kita minum madu. Tambah-tambah orang batuk, ada orang minum madu sahaja, ada orang madu perah dengan lemon atau limau, ada buat macam-macam lah. Semua itu kaedah dia janji kena ada madu. Dia melancarkan sistem pembuangan najis. Itu paling penting sekali. Yang ni kena lancar, Dia mesti lepas makan 20 minit, setengah jam, mesti kita nak buang. Jangan simpan. Okey, dia kemudian andai ada keracunan di dalam makanan yang kita makan, maka madu menjadi satu rawatan. Dia meneutralkan racun. Kemudian bagi orang demam atau badan yang tak seimbang suhu badannya juga, alhamdulillah, dia kena minum madu. Begitu juga penjagaan kepada pundi kencing dan buah pinggang. Ini asas yang kita nak belajar tentang sakit perut. Sebab tu bila sebut sakit perut je, ubatnya apa yang pertama? Madu. Kenapa? Sebab dia buang benda tak elok dalam perut. Rupa-rupanya sakit lain juga punca daripada perut. Minum madu, dia hilangkan apa yang tak elok kat dalam perut, dan akhir sekali prosesnya yang lain semua akan jadi elok dan kita akan kembali sihat. So itu kalau kita baca dalam beberapa tulisan orang putih, dia bagi tahu, kata kamu adalah apa yang kamu telan atau apa yang kamu makan. Kamu adalah apa yang kamu makan atau kamu telan. Maksudnya gitulah. Jadi kalau kita makan ikut sunnah Nabi, cuma kita ni tak cukup kuat. Sebab tu Nabi SAW ajar kita supaya beramal dengan puasa Isnin Khamis. Atau jika tidak mampu, berpuasalah 3 hari dalam tempoh 1 bulan. Sama ada puasa tu 13, 14 dengan 15 hari bulan Hijrah, ataupun puasa bila-bila masa sahaja dengan mencukupkan 3 hari dalam tempoh 1 bulan. Kenapa? Sebab nak bagi rehat sistem penghadaman kita. Dan kalaulah tak boleh juga puasa, maka apa ceritanya? Ceritanya kita kena minum madu. Minum madu. Baik. Kalau kita tengok dalam tulisan-tulisan
yang ditulis. Saya merujuk kepada beberapa kitab-kitab yang ditulis dalam hal-hal perubatan ini dan mendapati kajian tentang hadis yang macam ni. Ulama-ulama kaji tentang orang yang sakit perut ni kenapa kena minum madu. Maka ulama mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba nak bagi tahu kita bahawa ubat bagi penyakit dia tu punca dia daripada perut. So ubat untuk rawat penyakit itu, ubat yang untuk rawat penyakit yang ada dalam perut maupun dalam tubuh badan lain tu berpunca daripada perut, dan ubat untuk rawat yang dalam perut tu adalah madu. Kenapa? Dia adalah pengubat sistem pencernaan. Ya, dia pengubat sistem pencernaan. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu kepada orang yang datang bertanya kepada dia itu supaya balik bagi saudara dia itu minum madu. Sebab apa? Sebab apabila kita makan dan sistem penghadaman kita tak jalan elok, maka makanan ni dia akan berada lama. Macam kita kata tadi, berada lama di dalam kita punya usus, dan dia melekat di dinding-dinding usus, dan akhirnya dia akan jadi benda yang tak elok. Dia akan jadi benda yang tak elok. Dan pada perut besar ataupun dalam usus besar itu, ya, ada benda yang melekat, keberadaan makanan, ya, yang menjadi tak elok dah dekat sana, maka sisa-sisa itu dia menempel di usus-usus kita dan sebagainya. Akhirnya makanan tu rosak dan usus kita pun rosak, tubuh badan kita rosak. Sebab itu Nabi mengajar kita obatnya untuk melenyapkan kerosakan atau racun di dalam usus kita itu adalah madu. Yang tu. Ni hadis ulama-ulama duk kaji. Kenapa Nabi kata madu? Kenapa Nabi kata madu? Kenapa rupa-rupanya begitu? Begitulah. Ya. Dan untuk mengulangi minum madu itu, aturan medik dia tu ada. Okey, aturan medik. Sebab tu yang kita kata tadi bahawa Nabi SAW suruh minum lagi, suruh minum lagi, suruh minum lagi. Kenapa? Sebab perut kita ni mungkin penyakit kita tu dah lama, mungkin 5-6 tahun dah. 5-6 tahun dah. Jadi kita kena minum madu, minum sampailah penyakit itu menjadi sembuh. Dan juga kita kena faham, ulama mengatakan bahawa penerimaan itu tidak akan sempurna kecuali dengan iman dan kepatuhan. Bila kita minum madu, adakah kita minum tu kerana kita yakin bahawa apa yang Allah dan Nabi sebut itu benar, ataupun kita minum tu agak jadi ke tidak? Elok pergi beli kat farmasi dululah. Elok kita pergi jumpa doktor dulukah dan sebagainya. Elok kita ambil ni ubat. Sehingga kita mengambil madu ini, meletakkan madu adalah pilihan terakhir di dalam hidup kita. Itu susah. Yang tu yang menjadi susah. Bukan untuk mengelak yang hospital tu. Saya suka, pergilah jumpa pakar, pergilah jumpa doktor dan sebagainya. Cuma jangan ditinggalkan. Dan pesanan ulama, apabila kita mengambil perubatan-perubatan yang diusahakan, sama ada perubatan yang diajar oleh Nabi atau perubatan yang dibawa oleh para doktor, sistem-sistem klinikal kita ini, tidak akan sempurna semua perubatan itu kecuali dengan iman dan kepatuhan serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ubat bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ada doa-doa yang diajar, keyakinan kita itu. Sebab tu bila kita minum madu, harusnya dalam hati kita itu yakin inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, dan Nabi itu ditarbiah direct oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pengobatan Nabi hanya sesuai bagi tubuh yang baik. Maksud tubuh yang baik ini apa? Kesembuhan. Kesembuhan ni semua datang dengan izin Allah terhadap tubuh yang baik. Apa maksud tubuh yang baik? Tubuh yang baik adalah tubuh yang patuh kepada ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana terapi Al-Quran akan tepat bagi ruh dan hati yang hidup. Maka orang yang minum madu dalam keadaan ruh sentiasa hidup di sisi Allah, hati sentiasa yakin dengan apa yang Allah ajar, maka di sana akan hadir satu keyakinan yang besar, dan di sanalah akan hadirnya satu kemanfaatan dan satu kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita makan ubat, apabila kita makan madu, maka dalam hati kita perlu wujud kebenaran akidah. Yakin. Sebab tu makan ubat bukan saja-saja makan ubat, bukan. Tapi kebenaran akidah. Kebenaran akidah itu penting. Maksudnya benar-benar kita yakin bahawa madu ini adalah yang diajar oleh Nabi dan disebut di dalam Al-Quran, terutama dalam surah An-Nahli. Disebut dalam Al-Quran, terutama disebut di dalam surah An-Nahli, surah 16 ayat 69. Surah An-Nahli, surah 16 ayat 69. Allah menyatakan dalam mafhumnya, di dalamnya, yakni madu, terkandung ubat bagi manusia. Jom kita start untuk buat kebaikan dengan merawat penyakit kita dengan minum madu. Ambil masa lah, ambil masa. Sebab kita pun dah tua, dah 51 tahun. Contoh itu saya lah bagi tahu bahawa tua dah. Jadi kita kena ambil masa, ambil kembali dan kembali minum madu tu, kembali mengambil ubat itu dengan apa? Dengan akidah yang kukuh bahawa madu ada dicerita dalam Quran. Madu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faizal Ahmad, Ustaz, macam mana nak beza madu asli dengan tak asli? Allah Rabbi, Ustaz ada petua. Saya bukan ahlinya untuk menjawab Muhammad Faizal. Madu, bukan hanya madu, kurma pun sama, apa pun samalah. Asal barang jadi duit, kata Samsul Rau-Rau. Asal barang jadi duit, maka akhirnya semuanya telah diporak-perandakan. Sebab tu dalam hadis sebut bahawa orang yang paling ramai bila bangun dekat akhirat nanti, dekat hari kiamat di padang mahsyar, orang yang paling ramai dibentuk dalam keadaan al-fujar, muka dia muka orang jahat, adalah golongan peniaga. Sebab susah nak jumpa orang yang jujur. Jadi kalau nak tanya saya bagaimana nak bezakan madu asli dengan tidak, saya bukanlah ahlinya. Mungkin Faizal boleh cek dengan wakil-wakil lain lah yang lebih mahir dari sudut tu, insya-Allah. Saya bila pergi beli, saya rasa kalau murah sangat pun susah juga. Kalau mahal sangat pun susah juga. Tak tahulah. Tapi bila kita rasa itu kebenaran, maka kita beli dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Melati Muhammad Ali, kalau campurkan minyak habatus sauda dengan madu, okey tak Ustaz? Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Cuma kalau tanya saya adalah ambillah madu dengan benda lain itu dalam waktu yang berasingan. Dalam waktu yang berasingan. Ada orang-orang yang cerdik pandai tentang madu ni, mereka bagi tahu sekurang-kurangnya setengah jam. Kita ambil madu, dah lepas tu ambil lah, nak ambil habatus sauda, nak ambil apa gitu gini. Dan ada orang bagi tahu bahawa sebenarnya madu tidak akan terhilang kesannya bila dicampur dengan benda-benda macam ni. So tak jadi masalah. Kita lihatlah hujah mana yang paling betul. Cuma kalau tanya saya kata minumlah bangun-bangun pagi tu, sebelum subuh, sebelum nak ambil wuduk tu, minum dulu madu. Lepas tu nanti lepas subuh makanlah habatus sauda ke za'faran ke apa-apa sahaja, insya-Allah. Saya ada serangan asma semput, cara minum madu yang betul. Okey, Mak Uda Ahmad. Sekali lagi saya kata, saya bukan doktor, bukan pakar perubatan. Tapi dari sudut kenalan yang ramai dan dari sudut pembacaan dalam kitab-kitab yang ditulis, bahawa
rawatan asma ni orang sejuk ya, asma ni so dia semput, maka rawatan yang paling baik adalah masukkan benda panas di dalamnya, dan salah satu benda panas adalah habatus sauda. Jadi madu ni buat apa? Madu ni adalah buat pengambilan biasa. Orang yang apa nama ni asma, dia kalau nak rawat penyakit, dia boleh ambil 2 kali, satu pagi, 2 kali satu hari. Bagi orang yang tak ada rawatan, dia nak buat macam biasa, dia boleh ambil 1 kali satu hari. Okey. Rosilawati kata kena buka YouTube. Itu memang betul lah. Rapidah Nasyaruddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ada petua tak nak tahu madu itu asli atau tidak? Yang tu sekali lagi, saya bukan ahlinya. Kalau sakit asma boleh ambil habatus sauda. Yes, Marilyn Sony. Memang asma sesuai dengan habatus sauda, sebab asma ni sejuk. Dia habatus sauda boleh memanaskan badannya. Boleh bukan panaskan badannya maksud panas. Dia menstabilkan. Ya, dia boleh menstabilkan suhu badannya. Baik. Ada okey, baik. Yang ni tak apa, tak ada masalah. Kita tengok yang lain kok ada, kita jawab dulu sebelum sambung. Okey. Ada macam-macam ubat sebenarnya. Kita nak kena bagi tahu bahawa jangan salah faham rawatan Islam. Ada orang salah faham, dia kata rawatan Islam itu adalah rawatan yang mesti ada mistik-mistik, jampi serapah, ruqyah dan sebagainya. Apa-apa rawatan yang tidak menyalahi syarak, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukumnya itu adalah rawatan Islam lah tu. Hari ni kita membuat usaha untuk buat rawatan menggunakan doktor, itu rawatan Islam lah tu. Islam suruh berusaha untuk mencari ubat, maka itu rawatan yang disuruh oleh Islam. Baik. Aisyah Adam, madu terbaik adalah dari mana kita tinggal. Contoh, kita tinggal di Malaysia, ambil madu dari Malaysia, bukan madu dari negara lain. Betul ke Ustaz? Tiada hujah yang menyatakan sedemikian. Maksudnya apa? Kalaulah kita suka berhijrah dan menjumpai sesuatu yang lebih baik daripada tempat kita, maka ambillah, tak ada masalah. Kita disuruh untuk berhijrah, untuk mencari ilmu. Kalaulah tiba-tiba kita pergi di Iraq, katakan kita dapat madu, dan kita bawa pergi lab, pergi ke kita buat kajian dan mendapati madu itu lebih utama dari dia ada bukti klinikal, maka gunakanlah. Bukanlah bermaksud tempat kita sahaja, bukan. Najib Nawawi, mana lebih baik antara madu kelulut dengan madu biasa? Baik. Asasnya dalam Quran kata madu lebah. Asasnya. Okey, madu lebah. Yang tu pertama lah, yang tu pertama. Tetapi tidak boleh dinafikan bahawa kelulut adalah keluarga keturunan lebah. Maka bolehlah diamalkan. Bolehlah diamalkan. Sebab disebut madu lebah ni dia berada di merata-rata, maka mungkin mudah didapati, cuma sekarang susah sikit nak cari. So mereka ambil kaedah untuk madu kelulut, maka juga dibenarkan. Tapi kalau ikut bukti, maka madu lebah adalah lebih utama. Kalau ikut bukti lah. Tapi kajian mendapati bahawa madu kelulut juga mempunyai satu kenikmatan yang baik untuk rawat tubuh badan kita. Madu boleh juga dijadikan amalan menggantikan gula putih. Ya, sangat benar. Ya, sangat benar. Hari ni kita rosak sebab gula putih lah. Kita, termasuk diri saya lah, kencing manis, kita rosak disebabkan gula putih. Seandainya lah kita dapat tukar gula putih tu dengan madu, maka itu lebih istimewa lah. Lebih istimewa. Tinggalkan gula putih dan terus guna madu. Madu diletak dalam air lemon, sangat baik, pada hakikat dia sangat baik. Okey, madu tualang. Ni Mardi, kajian Mardi. Okey, madu tualang. Tualang pun ada yang tipu juga. Tak apalah, yang tipu tu biarlah dia orang nak tipu. Tapi kita cubalah ambil yang terbaik.
Lela Ila, Ustaz, bolehkah madu dicampur dengan air kelapa muda? Saya bukan ahlinya untuk menjawab. Saya sedang menceritakan kebaikan madu tu dari sudut Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau tanya saya katakan bahawa asingkan madu dengan yang lain. Ambil waktu yang berbeza-beza. Itu lebih sesuai lah, ya, lebih sesuai. Baik. Kita kembali bahawa orang yang sakit perut tadi, dia minum madu satu hari, setiap pagi dia minum, esok minum lagi, besok ambil lagi satu sudu, besok ambil lagi satu, sampai bila? Sampai dia sembuh sakit perut tu. Sakit perut, kita fokus sakit perut. Apa-apa jenis sakit perut, lebih khusus adalah orang yang cirit-birit, lebih khusus. Tapi yang lain pun okey. Tetapi yang telah kita bicarakan tadi bahawa hendaklah diminum seiring dengan iman dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Iman, kepatuhan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asasnya menyebut bahawa bukan madu yang memberi kesembuhan, tetapi Allah yang Maha Penyembuh. Cuma Allah cerita pada kita bahawa gunalah madu ini kerana ada kebaikan di dalamnya. Dan di sana kita kena belajar juga, kata ulama, apabila kita minum madu atau kita ambil ubat, maka kita perlu ada keyakinan membenarkan apa yang ada di dalam ni. Akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Akidah kita betul ke tidak masa minum madu tu? Madu memberi kesembuhan ke? Allah bagi kesembuhan. Yakin Allah bagi kesembuhan. Tetapi cara yang Allah tunjuk melalui Nabi adalah minum madu. So, itu usaha. Baik. Ikhlas. Perlu ada, kata ulama. Jadi, di sinilah yang penting dalam hidup kita. Kita bukan mengambil madu kerana dia madu, tapi kita mengambil madu kerana madu tercatat di dalam Quran. Madu adalah satu benda yang telah diajar oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula ada sifat jawami'ul kalam. Jawami'ul bayan, disebut gitu, bahawa memberi kemampuan memberi penjelasan. So Nabi jelas, tak panjang. Ya Rasulullah, saudaraku sakit perut. Rasulullah kata apa? Bagi dia minum madu. Okey. Kemudian besok datang lagi. Rasulullah kata minum madu, bagi minum madu, bagi minum. Itulah rawatannya. Kalau ikut asas daripada penyebutan Nabi, maka kita tak payahlah campur apa-apa. Tak payah campur apa-apa. Pada hakikatnya, sebab tu saya kata tadi bahawa kalau nak minum juga ubat lain, maka asingkan dia sedikit. Yes, daripada madu dengan benda-benda yang lain tu haruslah diasingkan. Ini banyak. Kalau kita baca Ibnu Qayyim disebut juga macam-macam lah tentang madu, bahawa hebatnya madu yang disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi SAW ni sangat-sangat besar. Baik, kita balik pada muka surat 51. Balik pada muka surat 51. Daripada 4 perkara tadi, daripada kita faham daripada hadis ini, sakit perut, ubat rawatannya adalah minum madu. Kena faham kat situ dulu. Minum ulang kali. Kalau perlu tambah lebih daripada 3 hari, tambah, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Baik. Nabi SAW pernah bersabda di buku surat 51 ni dalam Sunan Ibnu Majah 3441. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa minum madu dalam 3 pagi, yakni 3 kali dalam setiap bulannya, maka ia tidak akan ditimpa penyakit yang berat. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis 3441.
Abu Hurairah pernah bagi tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang minum madu dalam waktu 3 pagi. 3 pagi maksudnya 3 kali lah. Ya, dia minum hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dalam setiap bulan. Dalam setiap bulan. Dalam tempoh 30 hari itu, dia hanya minum 3 pagi sahaja. Maka ia tidak akan ditimpa bala penyakit yang berat. Okey, faham kan? Dalam tempoh 1 bulan, 30 hari, minum 3 pagi. 3 kali di waktu pagi. Macam kita kata tadilah, sebelum makan apa-apa. Dan insya-Allah dia tidak akan ditimpa penyakit berat. Siapa yang minum 3 kali ni? Orang yang belum ada penyakit. Itu pun kena faham. Orang yang belum ada penyakit, dia ambil 3 kali. Orang yang ada penyakit macam kita, ambil setiap hari dengan 2 tindakan. Tindakan pertama, untuk merawat penyakit yang sedia ada. Dan tindakan yang kedua adalah untuk menghalang penyakit baru masuk dalam tubuh badan kita. Bagi orang yang Nabi suruh minum 3 pagi ni, dalam tempoh 1 bulan ni, adalah pada orang yang sihat. Macam mana kita baca dalam hadis, Nabi kata barang siapa yang makan kurma ajwa 7 biji 1 hari, maka dia tidak akan ditimpa penyakit yang berbahaya. Siapa yang makan 7 biji tu? Orang yang belum ada penyakit. Kalau kita dah ada kencing manis, darah tinggi, kalau kita makan 7 biji 1 hari, rasa-rasanya ke hospital kita kencing manis lagi bertambah. Okay, ini faham dah? Nabi kata barang siapa yang minum madu 3 kali dalam 1 bulan. 3 kali atau 3 pagi. Maka dalam tempoh 1 bulan tu, maka ia tidak akan ditimpa bala penyakit yang berat. Intan Zurina Abdul Razak, Ustaz, 3 hari tu berturut-turut ke? Ulama mengatakan bahawa ya, 3 hari berturut-turut. Bila masa tak ada masalah. Nak ambil 1, 2, 3 hari bulan, boleh. Atau nak ambil 13, 14, 15 hari bulan, boleh. Atau nak ambil 27, 28, 29 hari bulan pun boleh, tak ada masalah. 3 hari berturut-turut. Itu kajian ulama terhadap hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Okey, ini yang disebut. Okey, sama seperti puasa 3 pagi tu. Ulama menggariskan bahawa 3 hari berturut-turut. Lebih kurang macam tu. Okey. Baik. Seterusnya Sunan Ibnu Majah juga 3443 dari Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, gunakanlah 2 jenis terapi penyembuhan, yakni madu dan Al-Quran. Nampak ya, tuan-tuan puan-puan, cuba cek sekejap. Dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi kata, gunakanlah 2 jenis penyembuhan, iaitu madu dan Al-Quran. Madu merawat penyakit zahir kita, tubuh badan kita. Al-Quran merawat iman kita supaya jauh daripada gangguan syaitan, jauh daripada hawa nafsu, jauh daripada tergoda dengan perkara-perkara dunia yang melalaikan. Buat fikir kita ini jadi fikir yang baik dan sebagainya. Maka di hujung hadis ni mengatakan bahawa kalau kita nak sihat, jaga 2. Pertama, madu untuk tubuh badan kita. Kedua, Al-Quran untuk ruh kita. Okey, sekejap lagi kita akan kupas sikit lagi. Kita nak tengok kok ada soalan. Kalau gastrik yang agak teruk macam mana Ustaz? Saya, sekali lagi, saya bukan pakar perubatan, tapi saya katakan, wahai Laila Dila Rosa, ambillah madu juga. Dengan tidak meninggalkan ubat yang doktor bagi, ambil madu juga. InsyaAllah madu akan memberi rawatan seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Tapi ambillah berterusan. Ambil berterusan, insyaAllah.
Rafidah Abdul Rahman, madu kelulut. Macam tadi kita kata, madu kelulut pun boleh. Sudah ada kajian terhadap dia. Tapi yang bandingan ni, bila kita banding, maka kita sebut bahawa dalam Al-Quran menyebut madu tu datang daripada mana? Datang daripada lebah. Datang daripada lebah. Dan kita kata juga tadi bahawa kelulut tu adalah dalam family kekeluargaan lebah juga. Okey, tak ada masalah. Cuma lebah itu lebih utama. Kalau ada gastrik teruk, sama seperti tadi kita kata, amallah madu insya-Allah, tapi dengan berusaha mencari obat lain juga. Ya, dengan mencari obat lain juga insya-Allah. Ubat doktor bagi kena minum lah. Yang doktor bagi kena gunalah. Yang ni okey, baik. Nabi mengajar kaedah-kaedah rawatan, dan Nabi tak suruh kita berhenti untuk mencari kaedah-kaedah lain lagi. Maka apa yang doktor bagi pun terus, yang Nabi bagi pun jangan lupa. Kalau biasa kita last kali baru cari Allah Ta'ala, cari Nabi. Ya, pada awal-awal kita dah lupa. Okey, baik. Apa lagi? Jenis brand apa? Okey, minta check lah, tengok brand apa yang terbaik untuk madu ni. Sembelit dan buasir boleh. Tambah-tambah sembelit itu. Buasir itu berpunca daripada sembelit yang berpanjangan, makan tahun itu. Jadi sebelum kena buasir, sepatutnya sudah amal apa kita panggil madu, kerana madu akan bagi pencernaan yang baik, penghadaman yang baik, insya-Allah. Okey, tekak rasa tak boleh telan dah. Okay. Kemudian bab kanser, sebenarnya dalam bukan orang lain, isteri saya juga sakit kanser. Maka tidak ada pengkhususan lah rawatan ni. Cuma bila kita baca dalam Quran, dalam hadis, madu ni adalah ubat yang Nabi pesan jangan tinggal. Ya, jangan tinggal. Maka belajarlah beramal dengan minum madu tu, insya-Allah. Okey. Baik. Kita ada lebih kurang lagi 5-6 minit. Kalau ada soalan boleh masukkan soalan di situ. Cuma kita nak bagi tahu beberapa hal hari ini supaya kita faham. Muhammad Faizal, saya nak tanya pasal mimpi boleh? Okey, Muhammad Faizal, saya minta maaf sebab saya orang yang tidak pandai menakwil mimpi. Ilmu tentang takwil mimpi saya tak ada. Ya. Okey, insya-Allah, moga-moga. Baik, Laila Dila Rosa, amin ya rabbal alamin. Hari ini sekarang pun isteri saya masih berada dalam ward. 2 malam lepas saya hantar lebih kurang pukul 3 pagi, 4 pagi juga. Dia tak sihat. Jadi moga-mogalah dia dapat kesembuhan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey. Baik. Apa pengajaran kita pada petang ni dalam waktu yang lebih kurang 1 jam ni, ya, bersama dengan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Subang Jaya atau LKPI Subang Jaya. Kita nak ambil pedoman yang pertama, orang yang sakit perut. Sakit perut ni, kalau disebut secara khusus, sakit perut tu adalah syirik birik. Kalau disebut secara umum, apa sahaja sakit perut, maka ubatnya adalah minum madu. Disebut oleh Rasulullah SAW minum madu 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi dan sebagainya, sehinggalah penyakit itu sembuh. Okey, baik. Itu asasnya. Sakit perut, ubat dia adalah madu. Baik. Kemudian kita boleh berulangan, dan kita juga boleh menjadikan madu itu sebagai minuman harian. Bagi orang yang sakit berpanjangan ni, dia menjadikan madu itu sebagai minuman harian. 1 pagi, 1 kali cukup. Selesai. Sebab madu ni dia tidak merawat macam dadah tiba-tiba hilang penyakit, bukan. Madu ni merawat secara perlahan-perlahan. Dia tidak menyimpan penyakit, tapi dia buang penyakit dan dia ambil masa. Tapi dadah, ubat tahan sakit, dia tahan sakit. Dia bukan buang penyakit tu. Okey. Jadi
Fungsi-fungsi dia memang kita dah mengaji banyak dah tadi. Kita tahu bahawa perut kita ni dia memang tempat simpan makanan, dan makanan boleh berubah menjadi racun apabila dia tersimpan lama dekat dalam perut kita. So teknik dia adalah bila kita amal dengan madu, maka madu menjadikan sistem penghadaman dan pencernaan kita itu jadi elok, dan insya-Allah semua benda yang tak elok itu dia akan keluar insya-Allah. Dan paling tidak bagi orang yang sihat, bagi orang yang sihat, maka hendaklah dia beramal dengan madu 3 pagi berturut-turut at least 3 kali dalam 1 bulan. Bagi orang yang sihat insya-Allah. Dan pesanan yang terakhir dalam hadis Sunan Ibnu Majah, yakni gunakanlah 2 jenis perubatan, 2 jenis ubat. 1 madu untuk zahir badan kita, penyakit biasa. 1 Quran untuk penyakit rohani kita. InsyaAllah kita akan selamat zahir dan batin. Hanya ambil madu dan juga ambil Al-Quranul Karim. Orang yang sihat mulakan terus amal dengan madu dan Al-Quran. Orang yang sakit terus mula dengan madu dan Al-Quran. InsyaAllah Allah akan bagi kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Syamsul Pandan, Ustaz, betul ke kena minum madu tak boleh pakai sudu besi? Baik, kita dengar macam tu, tapi saya tak pernah tak pernah dapat kajian, tak pernah tengok kajian terperinci lagi. Dan mungkin kita boleh tanya sahabat-sahabat kita yang jual madu. Sebab kadang-kadang dia bagi tahu je jangan pakai sudu besi, dia guna sudu kayu ke apa sebagainya. Nanti kalau sudu besi dia kata nanti dia punya tu kebaikan itu hilang, meresap dan sebagainya. Saya tak pasti, tapi banyak orang bercakap begitu. Dan kita kalau boleh kita tak mau dengar orang cakap. Kita nak tengok kajian. Mana kajian yang menunjukkan bahawa kalau kita pakai sudu besi itu yang menunjukkan hilangnya keberkatan madu tersebut. Tapi kalau betul ada kajian, maka kita ikutlah insya-Allah. Siapa-siapa yang jual madu, siapa-siapa yang bela kelulut ataupun lebah, maka buatlah kajian terhadap yang kata pasal sudu besi ni dan sebagainya insya-Allah. Zali, amin ya rabbal alamin. Sharifah Saad, amin ya rabbal alamin insya-Allah. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Malin Sony, amin insya-Allah. Saya ingat sampai sini dulu. Moga-moga Allah bagi kita kebaikan. Kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang di muka surat 52. Pada pertemuan yang akan datang, terapi penyembuhan taun. Taun ni sebenarnya penyakit yang berjangkit macam wabak lah sekarang ni. Penyakit yang berjangkit macam wabak. Jadi ada kena mengena dengan COVID-19 ni sebenarnya. InsyaAllah kita akan jumpa pada bulan hadapan untuk bincang terapi penyembuhan taun. Moga-moga Allah kurniakan kita kebaikan. Bagi siapa-siapa yang teringin nak bagi derma kepada dua lah. Yang pertama, siapa nak bagi derma kepada LKPI, Lembaga Kebajikan Perempuan Islam ni, maka boleh dapatkan nombor telefon daripada Siti Kadirah Syafi'i. Dan yang kedua, boleh siapa-siapa kalau nak bagi derma kepada pusat tahfiz saya juga, bolehlah berbuat demikian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Kurniakan kesembuhan bagi kami yang sakit ya Allah. Kurniakan kesihatan bagi kami yang sedang sihat, agar kesihatan itu dapat berpanjangan sehingga kami dapat menjadikan kesihatan kami ini sebuah ketaatan padamu ya Allah. Andai ada antara kami yang sedang sakit, maka kau beri mereka kesabaran ya Allah. Kau beri mereka pahala dan kebaikan mereka kepada mereka ya Allah. Dan kau berilah mereka kesembuhan ya Allah. Moga dengan kesembuhan itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.